Okey, hai Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi di dalam kelas pastry pada hari ini. Okey, kita dah bercuti Chinese New Year. Okey, kepada Tan Li Hui, cikgu ucapkan Happy Chinese New Year Tan Li Hui. Semoga awak stay safe, stay cute dan juga kita jaga kita, okey? Begitu juga pada pelajar lain. Cikgu berharap agar anda semua masih lagi bersemangat untuk meneruskan pelajaran pada hari ini. Okey. Untuk hari ini, okey, tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu kita sekarang dah pakai jadual baru. Okey, jadinya awak kena rujuklah pada jadual tersebut. Okey, sebab jadual baru kita ni lagi mudah dan senang nak ingat. Dia tidak membebankan awak dan juga membebankan ibu bapa awak sebab dalam satu hari mungkin dalam 3 subjek saja. Okey. Kali ini kita belajar tentang butter. Okey, kita dah terus masuk butter. Sebelum ni kita dah belajar tentang keselamatan, ciri-ciri keselamatan kan. Keselamatan, kebersihan. Okey, keselamatan dan kebersihan. Okey, kita belajar tentang OSHA, kita belajar tentang cara-cara untuk mengatasi kebakaran, kita belajar tentang kebersihan diri, keselamatan. Okey. Untuk kali ini kita terus masuk kepada topik kita yang baru iaitu tentang butter. Butter dan dough. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan butter dan dough ni? Butter dan dough tu adalah tepung, okey? Tepung yang kita akan ayak dan tepung yang kita akan ayak untuk menjadikan sesuatu produk. Okey, tapi sebelum kita nak belajar dengan lebih detail lagi apa yang dimaksudkan dengan butter dan dough, kita akan belajar dahulu mula-mula sekali adalah tentang borang pesanan. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Okey, ni awak punya modul awak. Okey, penyediaan butter dan dough. Okey. Mengenal pasti keperluan penyediaan butter dan juga dough. Okey, kertas penerangan ini adalah bertujuan untuk menerangkan tentang cara mengurus dan menterjemah borang standing order, mengisi borang pesanan dan pengeluaran bahan mentah, mengenal pasti resepi standard dan aliran kerja penyediaan butter dan dough. Okey, borang standing order. Borang standing order, apa yang dimaksudkan dengan borang standing order ni? Borang standing order ni adalah borang pesanan. Okey, senarai pesanan. Borang yang digunakan oleh pelanggan untuk membuat pesanan. Butiran pesanan dicatatkan di dalam borang pesanan. Tempahan akan dibuat mengikut pesanan. Okey, ni contoh borang dia. Sikit. Okey. Ni contoh borang dia. Contoh borang standing order untuk pancake. Okey. Tu adalah tajuk dia. Okey, borang standing order. Unit Bakery SMK Bukit Jana Kemunting. Kalau kita Bakery SMK Sri Tangkap. Tarikh 25 November 2015. Okey, tu adalah tarikh dia. Tapi kalau kita tarikh kan. Borang standing order ni dia adalah borang yang perlu kita buat ataupun pelanggan isi sebelum pelanggan nak sebelum pelanggan nak terima pesanan. Contohnya pesanan kita dapat pesanan daripada pelanggan nak kek daripada kita pada minggu depan. Jadinya dia perlu order awal. Okey. Order awal. Contoh butiran 1, butiran apa? Je nak kek coklat. Okey, tulis kek coklat. Jumlah berapa? Je nak 5 biji. Okey, tulis 5 biji. Tarikh pesanan bila? Okey, contoh tarikh pesanan hari ini 15 hari bulan 2. Okey, tarikh diperlukan bila? Okey, je nak hujung bulan ni 28 hari bulan. 28 hari bulan 2. Okey, tulis 28 hari bulan 2. Tarikh terima confirm lah. Tarikh terima maksudnya dia nak terima bila? Okey, 28 hari bulan 2. Okey, tulis 28 hari bulan 2. Nombor telefon pelanggan. Okey, tulis. Nombor telefon pelanggan. Okey. Tarikh penerima, tantangan penerima siapa? Kita lah. Kita sebagai ketua, okey, kita sebagai bos. Okey. Tokek lah. Kita sebagai tokek kek. Kita tantangan kat situ. Okey. Ini adalah contoh borang pesanan. Okey, contohnya, dalam satu hari tu kita dapat 5 pesanan daripada pelanggan yang berbeza. Contohnya, 1, kita dapat
pesanan daripada Taufik. Okey, Taufik je nak 5 biji kek. Okey, tulis Taufik 5 biji kek. Nombor 2, dia terima pesanan daripada Syamir. Syamir dia nak muffin. Dia nak muffin 2 kotak. Okey, tulis muffin 2 kotak. Okey, bila? Tarikh pesanan tu bila? Okey, kita kena tengok. Okey, jadinya bila kita ada tarikh borang pesanan ni, itu akan menjadikan kerja kita lagi smart. Okey, maksudnya kita work smart. Maksudnya tidak akan ada tertinggal pesanan daripada pelanggan. Contoh kalau kita tak isi borang ni, kita tak buat borang ni, lepas tu kita main ingat-ingat je, lepas tu dalam masa yang sama banyak pula pelanggan yang nak kek daripada kita. Okey, takut kita akan termissing. Okey, kita akan ada satu yang kita tak buat lah. Kan, satu pesanan yang kita tak buat. Jadinya bila ada satu pesanan tak buat tu, nanti pelanggan marah. Dan bila pelanggan marah, nanti dia cakap dengan kawan dia, kau janganlah order dengan dia ni. Dia tak ingat pun order aku. Kan, dia telah memburukkan nama awak. Dan bukan nama awak lah, maksudnya terjejas bisnes awak tu. Maksudnya orang tak akan percaya lagi. Orang dah tak akan percaya lagi dah perkhidmatan awak. Jadinya perlu adanya borang ni. Yang kedua, menentukan kuantiti pengeluaran. Macam mana? Borang ini digunakan untuk membuat pesanan bahan mentah mengikut tempahan berdasarkan borang standing order. Borang ini digunakan untuk membuat anggaran bahan mentah dan kos yang diperlukan. Contoh macam ni borang dia. Okey, satu. Okey, unit apa? Kita lah bakery SMK Sitangkap. Tarikh bila? Tarikh hari ni 15 bulan 2. Okey, contoh satu butiran. Butiran apa? Kek coklat. Kek coklat, kita tulis kek coklat. Kuantiti customer nak ada 10. Nombor 2. Cheese tart. Cheese tart customer nak 5 box. Okey, tulis 5 box. Okey. Tujuan kuantiti pengeluaran ni, tujuan dia adalah supaya awak dapat mengagak apakah bahan yang diperlukan untuk membuat kek tersebut. Contoh, untuk buat kek coklat, mestilah ada tepung, telur, gula, kena ada butter, mentega, kena ada apa lagi? Kena ada coklat. Okey, 5 bahan ni. 5 bahan ni perlu ada. Lepas tu customer nak berapa? Customer pula nak 10 biji kek coklat. Jadinya awak kena ada bahan yang mencukupi untuk memastikan order customer itu cukup. Tidak ada terkurang. Contoh kalau tiba-tiba awak customer nak 10 biji kek tapi awak cuma beli 2 kilo je tepung. Tak cukup. Tak cukup. Kalau 10 biji kek bermaksud sekurang-kurangnya kena ada 10 kilo tepung. Kalau kek tersebut besar lah. Kalau kek tersebut kecil, mungkin awak boleh 5 je. 5 kilo tepung sahaja. Jadinya, lepas tu telur. Okey, kek perlukan telur yang banyak. Contohnya 5 biji. Kalau ada 10 biji kek, 10 kali 5 dah 50 biji telur awak perlu ada. Tiba-tiba awak cuma beli satu papan tu je yang ada 30 biji. Tu mana cukup? Tak cukup. Nanti kek kita batat. Okey? Kek kita tak sedap. Kek kita keras. Jadi dia akan melibatkan kualiti produk kita pula. Tu susah. Okey. Tujuan borang kuantiti pengeluaran ini adalah untuk apa? Untuk kita boleh bajet kita punya bahan yang digunakan. Okey, yang kedua, contoh kedua, cheese tart. Okey, cheese tart apa bahan dia? Okey, cheese, mestilah cheese Cheese kena ada. Lepas tu apa? Cheese tart apa? Dia nak apa? Blueberry, strawberry. Okey, kita kena beli preser tu pula. Okey, maksudnya semua bahan tu kita perlu sediakan dengan cukup sebelum customer nak. Jadinya kalau ada borang ni, awak boleh bajet. Awak boleh bajet berapa yang perlu awak beli bahan dan juga borang yang macam gini pula awak boleh bajet bila awak boleh buat kek tersebut. Contoh, customer nak kek pada hari Jumaat ini. Okey, takkan awak nak buat hari Jumaat? Boleh awak nak buat hari Jumaat. Tapi awak kena buat dalam start pukul 3 pagi kot. 2-3 pagi.
Tapi hari Jumaat pukul berapa pula customer nak? Kalau customer nak Jumaat 8 pagi, sempat ke awak buat? Nak tak nak, awak kena buat hari Khamis sebelum tu. Okay, untuk memastikan kesegaran kek tersebut, pertama. Yang kedua, okay, itu dari segi kualiti. Yang kedua adalah untuk memastikan bahawa kita tidak akan berlaku apa-apa culas lah. Maksudnya culas tu maksudnya tidak akan berlaku apa-apa sebarang masalah yang lain. Contohnya kalau tiba-tiba kalau kita buat last minute kan. Boleh kita buat last minute. Okay, tiba-tiba letrak tak ada. Macam mana nak buat? Nak pakai dapur gas. Macam mana tu? Jadinya nak tak nak kita kena pandai bajet. Kalau kek kita tu jenis tahan lama, kek kita tu maksudnya kita, boleh tahan lama dekat suhu bilik, boleh tahan dalam tempoh 3 minggu. Jadinya kita boleh buat awal sikit. Mungkin sehari sebelum. Sehari sebelum kita boleh buat awal. Tapi kalau kek kita tu jenis yang tak boleh tahan lama, okay, kena simpan dalam, tak boleh tahan lama lah. Senang cerita tak boleh tahan lama. Jadinya awak kena bajet lah. Awak kena bajet. Dan kalau awak rasa awak tak mampu nak buat benda tersebut, awak perlu cakap dengan customer, minta maaf lah cik, saya kalau kuantiti banyak sangat ni saya tak dapat nak buat lah cik. Kalau encik minta dalam angka 5 boleh. Tapi kalau encik suruh saya buat dalam 50 biji, minta maaf lah cik, saya tak cukup kaki tangan. Okay, maksudnya kalau customer minta banyak order, awak kena tengok dari segi peralatan awak pula. Kalau cukup, okay, on. Awak kena tengok dari segi peralatan awak cukup ke tak. Oven ada berapa? Kalau setakat oven kecil je tak payah lah nak ambil order sampai 50 biji. Okay. Contoh, oven cukup tak? Lepas tu tenaga kerja ada tak? Itu semua awak kena tengok. Okay, jadinya untuk hari ni kita belajar 2 borang. Okay, borang standing order dan juga borang kuantiti pengeluaran. Okay, yang ni masa penghantaran. Okay, masa penghantaran pelanggan menerima pesanan mengikut masa yang telah ditetapkan. Contoh, customer nak hari Jumaat pukul 2 petang, awak kena hantar dekat dia. Dah ada dekat dia pukul 2 petang barang tersebut. Dah ada dekat dia. Maksudnya kita kena tepati janji. Supaya lepas ni customer akan order lagi dengan kita kan. Lagi senang. Okay. So, hari ini kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan borang standing order. Ini adalah contoh borang standing order. Ini adalah contoh borang kuantiti pengeluaran. Okey, kita belajar ini sampai yang nombor 3 je, masa penghantaran. Okey, jadinya cikgu akan minta awak untuk menyalin semua ni. Okey, menyalin apa itu borang standing order dan juga menyalin apa itu borang kuantiti pengeluaran. Okey, untuk hari ini awak salin nota. Dan juga cikgu akan bagi awak contoh video, okey, macam mana nak membuat pesanan, macam mana kita nak terima pesanan. Dia punya situasi je cikgu akan bagi awak video nanti, video dekat YouTube, nanti awak boleh tengok macam mana suasana tu. Okey, untuk hari ini kita belajar tentang ini dulu. Lepas tu untuk hari esok cikgu nak buat Google Meet. Jadinya cikgu amat berharap agar anda semua bersedia, okey, untuk membuat Google Meet. Okey. Jadinya kita tamatkan pelajaran kita pada hari ini. Dan lepas ni awak jangan lupa salin nota, buat nota, okey. Jangan lupa tulis tarikh dan juga hari bulan hari ini. Okey. Itu saja. Assalamualaikum. Bye semua.